Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pemimpin Agung. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 154 hingga 156. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, mengenal pasti ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul. Kedua, murid-murid dapat memahami iktibar ciri kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita lihat pembelajaran berikutnya. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapi agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Baginda bermunajat mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin yang kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Itulah dia kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang agung. Baiklah, seterusnya kita akan lihat iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang semula, iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjalinkan hubungan baik dengan orang bukan Islam. Ketiga, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Keempat, tenang dan tabah menghadapi ujian dan cabaran. Kelima, berbincang bersama dengan ahli mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak munajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Inilah dia iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham sila ulang semula video ini, dan jika tidak faham juga sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abos channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.